Didik TV KPM. Masih lagi bersama kami di Didik TV KPM bagi slot tahap 2 dan kita bersama Cikgu Nash selaku guru kita pada hari ini untuk mata pelajaran reka bentuk dan teknologi cikgu. Ya. Pada segmen ini pula kita akan membuat sedikit penilaian ya. Ya, betul. Melibatkan lakaran yang telah kita hasilkan tadi. Okey, setiap tadi ialah langkah yang seterusnya lah. Selepas kita dah buat lakaran, kita perlu buat penilaian. Sebab ada di antara lakaran yang kita hasilkan tu bersesuaian dengan projek yang kita nak buat. Okey. Jadi dalam penilaian dia berbeza sedikit dengan yang sebelum ini. Sebab kita akan nilai berdasarkan elemen elektromekanikal yang terdapat dalam kereta kawalan jauh tu. Sebelum ni kita akan nilai bentuk ni cantik ke tak, sesuai ke tak, tapi ni berbeza sedikit lah. Ni yang di dalam tu, macam mana dia bekerja kan? Okey, jadi kat sini cikgu ada sediakan 4 elemen lah. Dalam elemen reka bentuk ni ada 4 elemen yang kita boleh gunakan sebagai kita punya panduan dalam penilaian. Yang pertama, rupa, bentuk, saiz dan ruang. Okey, jadi kita akan ke bahagian elemen yang pertama terlebih dahulu, iaitu elemen reka bentuk, iaitu rupa. Cikgu dah sediakan jadual untuk Syafiqah sama-sama dengan cikgu dan murid-murid di rumah. Kita bantu untuk selesaikan adakah sesuai ataupun tidak sesuai. Ada dalam jadual tu ada S dengan T. S tu adakah sesuai ataupun tidak sesuai. Untuk rupa terlebih dahulu. Okey. Kat situ ada juga kesesuaian dia lakaran 1, lakaran 2 dan lakaran 3. Okey. Syafiqah, kita lihat pada komponen yang pertama iaitu komponen elektrik. Jadi huraiannya, adakah susunan wayar yang kemas pada lakaran 1, 2 dan 3? Rasa-rasa Syafiqah kemas sesuai ke tak sesuai pada susunan wayar tu? Susunan wayar, saya rasa macam antara dua, kurang sikit kemas. Jadi kita boleh kelaskan untuk susunan wayar ni tidak sesuai lah untuk semuanya. Okey, semuanya jadi tidak semua sesuai. Tidak sesuai. Baiklah cikgu. Okey. Okey, sebab apa? Kita kena buat apa? Kita kena kemaskan lagi wayar untuk kita hasilkan lakaran yang akhir sekali. Okey cikgu. Okey, tidak sesuai. Okey, selesai. Untuk elektronik pula, susunan komponen yang kemas. Tadi masa kita buat lakaran tu, adakah komponen yang kita lakarkan tadi tu dalam kedudukan yang kemas ataupun tidak? Ada yang kemas, ada yang tidak kemas cikgu. Tapi kebanyakannya ialah kemas lah. Jadi kita boleh anggap lakaran yang kita hasilkan tadi tu kemas. Sesuailah untuk semuanya. Okey cikgu. Okey, selesai untuk elektronik. Okey, seterusnya. Okey, kita beralih kepada mekanikal. Okey, susunan komponen mekanikal tidak menjejaskan rupa produk. Adakah dia menjejaskan? Bila kita letak komponen ni jadi bentuk lain daripada kita nak buat kereta, dia jadi bot ke? Rasanya tidak cikgu, jadi di dalam tu. Semua bentuk yang kita nak hasilkan iaitu kereta kawalan jauh. Jadi sesuailah untuk bahagian mekanikal ni. Okey. Jadi itu dari segi rupa ya cikgu? Ya, sesuai. Okey, selesai untuk elemen reka bentuk bahagian rupa. Okey, seterusnya. Okey, tadi cikgu cakap rupa, selepas itu ialah bahagian apa tu? Kita tengok. Apakah itu? Ini dia. Bahagian bentuk. Jadi setiap elemen tu kita akan nilai. Adakah sesuai ataupun tidak sesuai. Okey, untuk bentuk pula. Ya. Sama juga elemen elektromekanikal yang kita akan sentuh iaitu elektrik reka letak wayar tidak berselerak. Berselerak tak tadi? Saya rasa tidaklah terlalu tidak. Jadi kemas sesuai. je. Jadi sesuailah. Sesuai. Okey. Jadi untuk elektronik, boleh Syafiqah? Boleh cikgu. Okey. Kena laju untuk sikit elektronik, je. reka letak papan litar tidak mengganggu bentuk produk. Jadi kita fokus pada bentuk tu. Betul. Adakah komponen tadi tu mengganggu? Okey, kalau tak mengganggu, sebab kita betul-betul letak pada tempat yang sesuai. Jadi semua untuk ketiga-tiga lakaran
sesuai. Sesuai. Okey cikgu. Seterusnya. Seterusnya ialah Mechanical. mechanical. Okey, mechanical ialah reka letak komponen mechanical tidak mengganggu bentuk produk. Jadi dia dah duduk kat tempat yang sama, cuma keboleh fungsian dia sahaja kita akan nilai. Jadi kedudukannya sesuailah untuk Sesuai. bentuk. Okey cikgu, selesai sudah Okey, selesai untuk elemen reka bentuk bahagian bentuk. Okey, seterusnya iaitu kita akan sentuh bahagian saiz pula. Okey, cikgu. Cikgu bantu. Okey. Yang ini yang saiz lah. Saiz ya cikgu? Okey. Okey. Jadi kita sama-sama tengoklah untuk saiz. Kat sini dia ada banyak sikit. Sebab apa? Dalam lakaran tadi tu ada beberapa perkara yang perlu kita baiki. Kita kena buat penambahbaikan lah. Okey. Okey, yang pertama kita sentuh bahagian komponen elektrik iaitu saiz wayar bersesuaian dengan arus elektrik yang digunakan. Kita gunakan tadi hanya bateri dan tenaga solar sahaja. Ya. Kita tak menggunakan tenaga elektrik yang macam dekat besar. rumah tu yang besar. Jadi sesuailah untuk penggunaan kereta kawalan jauh. Okey cikgu. Okey. Kesemuanya sesuai. Sesuai. Baiklah. Okey, seterusnya iaitu komponen elektronik. Saiz komponen elektronik yang sesuai dengan saiz produk yang dihasilkan. Okey. Okey. Jadi kita lihat dekat sini lakaran 1, lakaran 2 dan lakaran 3. Kalau kita perasan tadi lakaran 2 kita ada panel solar. Selalunya untuk menggerakkan motor ni dia ada saiz panel solar yang tertentulah untuk bagi jumlah elektrik yang sesuai. Jadi itu dah mengakibatkan ruang ataupun saiz yang besar kepada kereta kawalan jauh untuk menampung panel solar tu. Ya, cikgu. Jadi lakaran 2 tu kita boleh kategorikan tidak sesuai. Sebab panel solar ni dia memerlukan ruang yang saiz yang besar. Betul cikgu. Jadi yang lain tu, yang lakaran pertama kita gunakan alat kawalan berwayar tak melibatkan tu, dan yang akhir sekali kita menggunakan pemegang bateri pun tidak melibatkan saiz yang besar lah. Okey, jadi sesuai lah. Sesuai untuk lakaran 1 dan lakaran 3. Okey cikgu. Okey, seterusnya yang akhir sekali iaitu, yang ini yang agak kompleks sikit. Sebab kita ada berkenaan dengan komponen mechanical iaitu saiz komponen mechanical yang digunakan bersesuaian dengan saiz produk yang dihasilkan. Jadi ada 3 benda tadi kan. Ada 3 mechanical yang kita gunakan. Betul. Gear dan sebagainya lah. Bateri. Jadi yang paling sesuai ialah kita gunakan apa? Saya rasa macam gear je cikgu. Sebab kita menghasilkan model kereta kawalan jauh kan. Betul, kecil bukan saja. Yang besar, kecil saja. Jadi kita hanya sesuai menggunakan gear sahaja sebagai dia punya komponen mechanical untuk dia bergerak. Dan jadi gear yang lain tu tali sawat, gegancu tu rantai agak tidak sesuai. Sebab untuk kita hasilkan nak pasang je akan ambil masa lah. Kalau gear ni janji gigi gear dengan gigi gear tu berjumpa dah boleh bergerak. Sebab gear pun ada macam-macam saiz ya cikgu. Ya, betul. Pilih-pilih yang kecil. Betul. Okey, jadi yang sesuai lakaran 1. Okey, betul. Okey cikgu. Okey, seterusnya. Okey, dah cukup 3. Cikgu akan tambah lagi 1 iaitu elemen yang kita panggil ruang. Okey, kalau yang ini cikgu nak Syafiqah sendiri buat. Okey. Syafiqah nilai, Syafiqah baca dan buat penilaian. Adakah sesuai ataupun tidak? Okey cikgu. Okey. Jadi sambil Kak Syafiqah buat ni mungkin rakan-rakan di rumah boleh bantu juga Syafiqah ya cikgu. Okey. Yang pertama kita untuk elemen ruang bagi elektrik, ruang jarak antara wayar sesuai. Saya rasa tidak sesuai. Kerana apa? Kerana dia memerlukan ruang yang lagi besar ya cikgu. Okey. Jadi semuanya tidak sesuai. Okey. Dan lakaran 2 pun tidak sesuai. Serta lakaran 3 pun tidak sesuai cikgu. Ya, sebab kita kena rapatkan wayar tu. Supaya wayar tu tak terkeluar ataupun sebagainya. Ada macam-macam cara untuk kemaskan wayar tu lagi. Ada cara ya cikgu. Okey. Right, kedua. Seterusnya yang kedua bagi elektronik, ruang letak komponen yang sesuai. Dari segi komponen betul cikgu, sesuai sangat untuk kesemua lakaran. Okey, jadi Kak Syafiqah akan letak sesuai bagi lakaran 1, 2 dan juga 3 di sini. Okey, cikgu.
Betul ke tak ni? Okey. Kita tunggu ya. Kita tunggu kejap lagi. Cikgu akan nilai pula. Cikgu nilai pula Syafiqah. Okey. Alright, cikgu, seterusnya mechanical pula, ruang letak komponen mechanical tidak mengganggu fungsi produk. Ni cikgu ada sebutkan ni tadi. Cikgu sebutkan kalau gear yang paling sesuai. Sebab gear ni dia boleh pilih saja, sambungkan saja, lepas tu dia akan bergerak. Jadi untuk lakaran 1 yang ada gear tu dia sesuai. Tapi lakaran 2 dengan 3 dia ada gegancu, rantai, takal dan tali sawat. Yang keempat-empat ni perlu ruang yang besar, cikgu. Betul Syafiqah dapat apa yang telah cikgu terangkan pada awal tadi. Ya, cikgu. Okey, selesai sudah. Okey, jadi kita tengok. Okey. Jadi kita dah selesai buat keempat-empat elemen reka bentuk. Kita dah buat penilaian berdasarkan keempat-empat tadi itulah. Yang pertama saiz, ruang dan saiz, ruang, rupa dan bentuk. Tadi yang akhir sekali kita buat ruang lah. Okey, jadi kat sini Syafiqah, selepas Syafiqah dah hasilkan, okey, cikgu letak kat sini. Okey, selepas Syafiqah dah buat kesemuanya. Selepas dah buat penilaian, agak-agak Syafiqah dah boleh tak hasilkan lakaran akhir? Saya rasa boleh, cikgu. Dari penilaian kesemua 3 lakaran, saya dapat ciri-ciri yang paling baik. Jadi saya tambah baik sekaligus dan dapatkan yang paling terbaik untuk dijadikan lakaran akhir, ya cikgu? Okey, jadi betul lah tu. Selepas penilaian lah kita dah buat, daripada setiap elemen ni kita dah boleh fikirkan. Selalu dekat sekolah cikgu akan agihkan. Setiap ahli kumpulan tunjuk lakaran masing-masing, kemudian bincang adakah lakaran setiap murid tu sesuai ke tidak. Kalau sesuai, ambil seorang sikit, ambil yang ini sikit, ambil yang ini sikit, ambil ini sikit, gabungkan satu lakaran akhir. Tapi kalau ni cikgu suka ingatkan, apabila lakaran akhir, kita perlu pastikan lakaran kita tu bermaklumat. Apa maksud maklumat ni? Apa maksudnya, maklumat cikgu? ni ialah ada ukuran, ada komponen yang akan digunakan. Jadi kita dah kelaskan dah siap-siap dalam tu. Perlu dilabel ni, cikgu? Perlu dilabel. Jadi secara tak langsung masing-masing tahu nak buat apa, nak sediakan apa. Contoh perlu gunakan bahan-bahan terbuang, kita dah labelkan dah. Okey, perlu guna botol, perlu guna kotak dan sebagainya. Jadi dah tahu dah. Tinggal ambil balik rumah, sediakan alatan dan bahan dan terus boleh buat. Okey, betul cikgu. Jangan lupa ya, kita perlu label dan juga nyatakan ukuran. Jadi kalau kita bekerja dalam kumpulan, tak adalah kita keliru apakah gambar ni. Tak adalah macam tu ya. Okey, baiklah cikgu, kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini di Didik TV KPM.